أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 14, muka surat 14, baris yang ke-8 daripada atas, baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Apabila engkau ketahui yang demikian itu, apabila engkau ketahui yang demikian itu, yang demikian mustahil. Mustahil ada serta Allah yang memberi bekas pada menjadikan sesuatu pada perbuatan daripada sebab yang berada. Apabila engkau ketahui yang demikian itu, yang demikian mustahil ada sertanya serta Allah, ada yang memberi bekas serta Allah Subhanahu wa ta'ala pada menjadikan sesuatu daripada perbuatan, pada perbuatan daripada segala sebab yang berada. Ada memberi bekas, maka tiada membekas bagi api pada menghanguskan. Tiada membekah bagi api pada menghanguskan, dengan makna bukan api yang membekah pada menghanguskan sesuatu. Yang menghanguskan sesuatu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada memberi bekas bagi api pada menghanguskan, yakni menghanguskan akan sesuatu yang menyentuh akan dia akan api. Yang menghanguskan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan api yang menghanguskan. Sama ada api menghanguskan secara tabi'i, mustahil sama sekali, ataupun api menghanguskan dengan kuat, dengan kekuatan panas yang Tuhan jadikan pada api, mustahil sama sekali. Api Allah jadikan, kemudian Allah jadikan panas di api. Api adalah makhluk Allah, panas di api adalah makhluk Allah. Maka makhluk Allah tak boleh bekas sama sekali. Yang menghanguskan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau ketahui yang demikian itu, yang demikian mustahil ada yang bekas pada perbuatan sertanya serta Allah pada menjadikan sesuatu, mustahil sama sekali. Keesaan Allah pada perbuatan dengan makna semua perbuatan yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna keesaan pada perbuatan, dengan bahawa tidak ada sesuatu pun
tidak ada satu pun dari makhluk, tidak ada sebarang perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi yang lain daripada Allah, yang lain daripada Allah ni makhluk Allah lah. Allah Khalik. Yang lain daripada Allah adalah makhluk Allah. Khalik yang menjadikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain daripada Allah iaitu makhluk. Tidak ada sebarang perbuatan. Makhluk tidak ada sebarang perbuatan. Wa imma makhluk itu para anbiya, tidak ada perbuatan. Para nabi, para rasul, makhluk Allah, hamba Allah, tidak ada perbuatan. Wa imma makhluk tu malaikah, malaikat makhluk Allah. Malaikat hum ibadur rahman, malaikat ni hamba bagi Tuhan yang bernama Rahman. Tidak ada perbuatan. Yang perbuat akas sekalian perbuatan makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam kitab Kifayatul Awam, pada menghuraikan keesaan pada perbuatan, pada menghuraikan keesaan pada perbuatan, dalam kitab Kifayatul Awam, wala tufassiril wihdata fil af'an, jangan engkau tafsirkan, jangan engkau huraikan keesaan pada perbuatan biqaulika, dengan kata engkau laisa li ghairillahi fa'lun ka fa'li. Jangan kata seumpama tu. Ketika menghuraikan keesaan pada perbuatan, jangan engkau kata tiada bagi selain daripada Allah. Ini makhluk Allah lah. Tiada bagi selain daripada Allah perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Jangan kata gitu. Tak boleh kata gitu. Pada menghuraikan keesaan pada perbuatan. Ada pun pada percakapan asbab, kita kata je lah ini perbuatan manusia, ini perbuatan, kita kata je lah. Itu hanya majazi. Ni nak cerita pada menghuraikan keesaan pada perbuatan ni. Jangan engkau kata tiada bagi makhluk. Makhluk dah selain Allah tu makhluk. Tiada bagi makhluk satu perbuatan seperti perbuatan Allah. Kenapa tak boleh kata gitu? Tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Fahamnya macam mana? Fahamnya makhluk ada perbuatan, cuma tidak ada yang seperti perbuatan Allah. Bukan gitu maksud dia. Tiada bagi makhluk satu perbuatan pun yang seperti perbuatan Allah. Makna dia? Makna dia makhluk ada perbuatan, cuma tidak ada satu pun perbuatan makhluk yang seperti perbuatan Allah. Bukan gitu maksud dia. Tak betul langsung. Sebab makhluk langsung tidak ada perbuatan. Makhluk langsung tidak ada perbuatan. Bukan Allah Ta'ala lah yang menjadikan sekalian perbuatan, termasuk zahirnya perbuatan makhluk. Hak kita duk cakap ni seseorang yang buat, ni perbuatan dia lah ni, ni perbuatan dia lah ni, itu tak salah. Itu hanya cakap asbab, majazi, tak salah. Ini nak cerita pada ketika engkau tafsirkan, engkau huraikan keesaan pada perbuatan, jangan engkau kata tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Kerana fahamnya makhluk ada juga perbuatan, cuma tak ada satu pun seperti perbuatan Allah. Tak betul awal. Sebab makhluk tidak ada perbuatan. Perbuatan yang berlaku adalah keesaan Allah pada perbuatan. Hanya perbuatan Allah Ta'ala. Makhluk langsung tidak ada perbuatan. Macam mana nak kata
tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Tak boleh kata gitu, sebab makhluk langsung tidak ada perbuatan. Kalau kata gitu, tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Fahamnya, makhluk ada perbuatan, cuma tidak seperti perbuatan Allah. Tak betul. Sebab memang makhluk tidak ada perbuatan, hanya Allah yang menjadikan sekalian perbuatan yang berlaku. Ini pada mentafsirkan, pada menghuraikan keesaan pada perbuatan. Kalau kita sebut, ni dialah yang buat, ni dialah yang buat, ni dialah yang buat, tu cakap asmat, tak ada salah. Ni bicara pada menghuraikan keesaan pada perbuatan. Dengan bahawa semua yang berlaku perbuatan Allah, makhluk tidak ada walaupun satu perbuatan. Walaupun perbuatan tu sebesar zarah, tidak ada. Walaupun makhluk tu para nabi, walaupun makhluk tu para malaikat sekalipun, tidak ada perbuatan. Keesaan Allah pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdetik di hati kita perbuatan Allah. Berkelip mata kita memandang, bergeraknya nadi kita perbuatan Allah. Itu dia keesaan pada perbuatan. Dengan makna yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian yang berlaku, Allah jua yang perbuat. Allah jualah khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Ini pegangan. Mengesakan Allah pada perbuatan. Allah mana yang perbuat segala-gala perkara, Allah yang bersifat dengan kudrah. Yang mana segala perkara yang berlaku adalah datang dari qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam, segala perkara yang berlaku adalah datang daripada qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Tidak ada yang berlaku melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pada kudrah. Allah yang bersifat kudrah yang menjadikan segala-gala perkara. Mudah sahaja. Tak payah mana. Faham, pegang. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada usaha. Pilihan tu hamba, usaha tu oleh hamba. Itu hanya majazi, letak sahaja. Hakikinya diri pilihan hamba perbuatan Allah qadar, diri usaha hamba perbuatan Allah qadar. Bukan diri pilih hamba perbuatan Allah, terdetik di hati hamba pun perbuatan Allah. Bukan kata usaha hamba perbuatan Allah, berkelip mata pun perbuatan Allah. Sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, sembahyang puasa sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu sembahyang tu exercise. Pagi-pagi bangun exercise, tengah hari exercise, petang exercise, malam exercise. Dah exercise, kita rokok sujud kepada Allah tanpa mengenal Allah, itu tak panggil rokok sujud. Tanpa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Sembahyang ni, Nabi menjadi Rasul 12 tahun lebih dah, barulah difardukan sembahyang. Hampir 12 tahun. Pada masa Isra' dan Mi'raj, nanti ada ceramah Isra' Mi'raj ni bulan Rejab. Masa Isra' dan Mi'raj, umur Nabi 51 tahun 8 bulan 13 hari. Mana hampir 12 tahun Nabi menjadi Rasul, barulah difardukan sembahyang.
Nabi menyampaikan agama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun ni kalau kita bahagi 2, jadi 11 tahun setengah. Kalau kita bagi 2, jadi difardukan sembahyang ni hampir 12 tahun Nabi menjadi Rasul. Berarti sembahyang ni duduk di separuh yang kedua. Sembahyang ni duduk di separuh yang kedua. Separuh yang pertama, penekanan adalah akidah, penekanan adalah iman, penekanan adalah tauhid. Tanpa akidah yang sebenar, tapi iman tauhid yang sebenar, tak ada sembahyang. Kita agama terus pergi kepada sembahyang. Itu bukan agama yang dibawa datang oleh Rasul. Kalau kita sendiri, kalau kita dengan anak-anak, agama hanya sembahyang, itu bukan agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Itu bukan anak Nabi bawa. 23 tahun Nabi menyampaikan agama. Sembahyang ni separuh yang kedua dah. Oh, puasa Nabi duduk Madinah dah. Tahun yang pertama duduk Madinah tak ada lagi puasanya. Tahun yang kedua duduk di Madinah, barulah turunnya kewajipan puasa dan zakat. Nabi duduk Madinah 6 tahun. Baki lagi 4 tahun sebelum Nabi wafat, barulah diwajibkan haji. Nabi duduk Madinah 6 tahun dah. Baki lagi 4 tahun sebelum Nabi SAW wafat, barulah diwajibkan haji. Ini agama ini turunkan kepada Nabi SAW. Ada ni. Ini hak timbulnya belajar tauhid tambah, semayang rajin. Ini bukan agama yang dibawa datang. Mari daripada mana? Kadang-kadang mari daripada ibu bapa sendiri yang tak kenal agama, dia bawa agama yang tak sunnah kepada anak cucu dia gitu. Semayang puasa rajin, tauhid tak peduli, akidah iman tak peduli, hapa-hapa gitu je. Anggapan-anggapan berakidah dah, beriman, bertauhid dah. Kitab tauhid mana yang kita sudah mempelajarinya secara kemah, secara halusi? Kitab tauhid mana? Sekolah, tak sudah harap sekolah lah. Sekolah kekal sangat. Masa yang terhad, mata pelajaran terlampau banyak di sekolah ni. Akademik lagi berapa mata pelajaran. Faham-faham lah bahagian agama ni. Di sekolahnya macam mana? Ibu bapa yang bertanggungjawab. Tiba-tiba bapaknya semayang je. Bab akidah, bab iman, bab tauhid ni, bicara bab tauhid ni. Tak lepas ini, itu bukan agama yang Nabi bawa. Kita ibu bapa tak kenal agama, kita ni cerita mak ayah berat, semayang bang pun tidak, anak-anak pun gitulah belaka, semayang bang pun tidak. Oh, tu jelaslah kita nampak jauhnya daripada agama. Dah mak ayah tak semayang, anak-anak tak semayang, ada keluarga seumpama tu orang Islam. Sampai peringkat ada keluarga tak tahu pun kiblat di rumahnya arah mana. Kiblat di rumah pun tak tahu. Pada ni maknanya tak semayang, tak pernah semayang, tak ada cerita nak semayang. Gitu kali dah. Tak pernah tak semayang dah lah. Tak pernah semayang di rumah tu. Kemudian tak ada pun cerita nak semayang, sampai kiblat pun tak tahu. Ni saya pernah kena. Saya pernah kena pergi rumah orang, anak dia tak semayang. Bila dakwah-dakwah dia semayang. Semayang kemudian alhamdulillah, mula tak semayang. Pergi rumah dia, ayah dia tu bercucu dah. Budak ni ada anak saudara dah. Mana bercucu dah ayah dia tu. Nak semayang, saja je nak semayang. Semayang di masjid boleh, saja nak semayang. Dia beri kain batik lepah. Wa'alah. Kenal kain batik lepah? Kain batik untuk jahit tu lah. Dia pakai kain batik lepah tau. Kain batik lepah tu masa mandi mayat tau. Dia buat tutup atas tau. Bukan gitu. Bukan kain batik lepah. Dia buat tutup mayat. Tutup mayat masa nak mandi.
Dia bikin batal lepas tu lah. Tak apa. Latar bersih je. Tak ada Allah pun kita semayang. Tak apalah dia bikin batal lepas. Sedang-sedang kita duduk semayang, bunyi belakang. Mak ayah dia tu duduk baloh. Baloh mana? Abai, betul duk kiblat abang beri tu. Oh, duduk baloh ke kiblat betul ke duk? Kita tengok semayang ni, bunyi sosek-sosek di belakang. Jawab hak ayah budak ni, rasa-rasa mak mayang gitu dulu rasanya. Mak dia bila tak tahulah semayang. Di kiblat kita, di baloh pula dengan bini tanya tu, bukan baloh. Maknanya, betul duk kiblat tu. Isteri dia kata, mak budak ni. Hak suaminya, ayah budak ni, dia kata mak dia mayang. Kau ni tak tahu bunyi-bunyi gitulah. Siapa tak tu, bercucu. Ada ni. Tak semayang lah. Tak pernah semayang di rumah tu. Tak tahu kiblat. Boleh kita bayang dok gitu. Orang Islam. Islam ni bukan Islam mu'allah dok. Islam betul macam kita. Maknanya sekelamin tu Islam betul macam kita. Kita kata macam mana? Anak-anak tak semayang lah. Anak dia kemudian semayang lah. Sebelum tu dah semayang lah. Ada ni. Semayang budak pandai. Kita kata keluarga macam mana ni? Mak ayah macam mana? Yang jauh daripada agama. Keluarga yang sembahyang. Keluarga yang sembahyang tak pernah tinggal. Tapi akidah iman tauhid macam mana? Kemah ke dok? Tak peduli. Sama je. Cuma tu zahir sangat. Sebab tak sembahyang langsung. Orang ni nampak kot rupuk agama. Sembahyang. Tapi itu bukan agama yang Nabi bawa datang. Sebab semayang ni duduk di separuh pusingan yang kedua. Nabi menyampaikan agama selama 23 tahun. Separuh yang pertama tu penekanan akidah, iman, tauhid. Itu baru semayang sebenar. Kalau kita daripada mak ayah dahulu semayang, dia akidah tak peduli, kita pun meneruskan jalanan yang bukan jalan amal sebenar sampai ke anak-anak kita pun kita bawa gitu juga. Tak ada benda lah kita. Tak ada panggil semayang gitu. Tak ada panggil semayang. Boleh mari masjid. Yang boleh mari masjid orang puji. Gitu je lah. Bangun awal-awal, melangkah awal-awal, sehat. Mari awal melangkah awal, sehat. Exercise tu katakan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan ada. Mensyirikkan Allah pada zat. Orang semayang tak sembah Tuhan lain. Tapi orang semayang terkadang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Orang jadi payah nak betul balik. Walah simple sahaja. Sekalian yang berlaku, sekalian cukup. Perbuatan Allah yang berlaku di bumi, perbuatan Allah. Yang berlaku di langit, perbuatan Allah. Yang berlaku di dunia sekarang ni, perbuatan Allah. Yang berlaku di hari akhirah, perbuatan Allah. Itu sahaja. Sekalian, apa dia sekalian? Tak payah cerita dah. Contoh, tak payah contoh dah. Itu ini, tak payah tanya dah. Sekalian yang berlaku, perbuatan Allah. Mudah, simple, tapi payah. Sebab apa? Sebab mensyirikkan Allah daripada awal balik lagi. Walaupun semain puasa tak tinggal sekalipun. Sebab apa? Agama yang dapat bukan agama yang sebenar. Terbalik pada sejarah agama disampaikan 23 tahun. Sembahyang saja di Mekah, itu pun umur Nabi 51 tahun 8 bulan 13 hari mengikut ahli sejarah yang berbeza pandangan. Ini hampir 12 tahun menjadi Rasul. Barulah berlakunya Isra' dan Mi'raj. Nanti orang akan camuk Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj cerita besarnya sembahyang. Nabi itu menderek daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekan bab semayang tu, besarnya semayang. Nabi terima direct daripada Allah. Tekan hak semayang. Ni ceramah Isra' dan Mi'raj. Inilah dalil Allah duduk di atas arah. Oh, di situ pula dah. Kalau Allah tidak duduk di arah, duduk di atas langit, kenapa Nabi Mi'raj ke langit berjumpa dengan Allah? Digihurang akidah terpesong. Tekan bab semayang. Tapi jangan lupa,
Sebelum tu hampir 12 tahun, apa penekanan Nabi? Akidah, iman, tauhid. Saya biasanya kalau orang jemput ceramah Islam Mi'raj, saya cerita begitulah. Mula-mula saya tekan bab sembahyang. Sebab Nabi itu mendirect daripada Allah kewajipan sembahyang. Tekan bab sembahyang. Lepas tu undur balik. Sembahyang ni pusingan yang kedua. Pusingan pertama akidah. Tanpa akidah, tanpa usuluddin, tanpa agama, tak ada sembahyang. Imaduddin, tiang agama. Tiang nak duduk mana kalau tapak tak ada? Tapak ni kena tapak betul sungguh ni. Hak lain comel, satu pegangan yang terpesong. Contohnya mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tak ada dah. Betul berpegang Allah sedia kala. Betul berpegang Allah kekal. Betul berpegang Allah mengetahui. Betul berpegang Allah mendengar dan melihat. Itu betul pegangan. Allah Tuhan yang satu, betul pegangan. Tiba-tiba perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah ada, perbuatan makhluk pun ada juga. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tak ada. Ada. Walaupun satu pegang yang terpesong. Dia tak sama bab pekoh ni. Allah dia zakat tak kena dia bayar, cara kira tak betul. Puasa dia sah, sembahyang dia sah. Zakat dia yang tak kena kiraan, tak betul kiraan, kira semula. Ada ni. Ada sembahyang hak tak betul ni ijma' ulama kedak. Kalau tak ijma' ulama pakai sah je, tak kena qada pun. Macam ada ni. Oh, dia haji tak peduli pun. Pendapatan tinggi. Daftar haji pun tidak. Tapi dia semayang okey, puasa dia okey, sah je. Hak haji tak peduli tu bab lain pula. Ni kalau pekoh. Tak ada ni. Kalau bab akidah, satu je pegangan salah, ada balik awal. Satu je pegangan salah, balik awal. Sebab akidah ni dia sedikit sahaja. Satu jalan sahaja, simple, mudah sahaja, tapi kena faham molek. Kemah molek ni hak tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan, mengesakan Allah pada zat dan sifat itu pasti. Ini mengesakan Allah pada perbuatan. Sekalian yang berlaku dalam kitab ni Aqidatun Najin hak malam ni di Masjid Gelung Bila, sama je lah dengan Baitul Hidayah ni. Dia mensyarahkan matan Umil Barahim, mensyarahkan matan Umil Barahim. Cuma Aqidatun Najin tu lebih tebal daripada Baitul Hidayah. Dia lagi panjang bicara mengesakan Allah pada perbuatan. Sama ada perbuatan yang baik yang berlaku, perbuatan Allah. Yang jahat yang berlaku, perbuatan Allah. Yang zahir daripada manusia, perbuatan Allah. Yang zahir daripada selain daripada manusia, malaikat ke, jin ke, binatang ke, yang berlaku perbuatan Allah. Zahir daripada manusia. Gerak diam kita yang buat sendiri, itu ini kita yang buat sendiri. Zahir daripada manusia, hakikinya, batin hakiki tetap perbuatan Allah. Zahir daripada selain daripada manusia, tetap perbuatan Allah. Sama ada, hak panjang laginya, sama ada perbuatan iktirari ataupun perbuatan ikhtiari. Ni tempat hak banyak terpesong. Perbuatan iktirari yang terjadi, tersepak, terjatuh, itu sepakat. Ahli sunnah ke, Mu'tazilah ke, perbuatan Allah. Tu. Mu'tazilah pun masih lagi mengesakan Allah pada perbuatan iktirari. Tersepak, terjatuh, perbuatan Allah. Zahir daripada perbuatan kita, perbuatan Allah. Sebab tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan. Cuma tersepak, terjatuh. Sama ada perbuatan ikhtiyari, perbuatan Allah. Perbuatan ikhtiari pun perbuatan Allah. Ikhtiar kita tu pun perbuatan Allah. Usaha kita pun perbuatan. Ni hak banyak terpesong.
Perbuatan ikhtiari, hamba yang memilih mutlak, hamba yang melakukan mutlak semata-mata hamba. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Ni banyak sekarang ni mensyirikkan Allah pada perbuatan. Habis cerita. Termasuk orang agama sekarang ni. Ingat baik. Hamba yang memilih sebebas-bebasnya. Hamba memilih sebebas-bebasnya. Bukan terikat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebebas-bebasnya hamba yang memilih dan melakukan. Sekarang hamba semata-mata mutlak hak hamba. Hak Allahnya tu hak besar-besar, menjalankan matahari, bulan, bintang, menjadikan siang, menjadikan malam. Itu perbuatan Allah. Melahirkan manusia, mematikan manusia. Itu perbuatan Allah. Pilihan dan perbuatan kita mutlak hak kita, tidak terikat dengan qada dan qadar Allah. Ni hak sekarang. Ni boleh tengok dalam rakaman-rakaman. Hak perbuatan ikhtiari, perbuatan yang zahirnya pilihan kita. Ni hak banyak ni. Hak banyak ikhtiari lah ni. Kita memilih untuk berjalan ke masjid. Kita memilih. Gerak diam, duduk bangun, kita memilih. Perbuatan Allah. Jadi ikhtiari ke ikhtiari ke perbuatan Allah. Jadi ikhtiari hanya pada zahir. Pada kikinya ikhtiari belaka, hak Tuhan belaka. Tak ada hak hamba. Sebesar zarah pun tak ada hak hamba. Ikhtiari hanya pada zahir, hakikinya ikhtirar belaka. Ini kita akidah ahli sunnah. Hak ni lah dia ni dia ceritalah. Dia belajar dengan satu tok guru, tapi tok guru tu meninggal muda. Dia kata tok guru dia tu mengaji dengan almarhum Baba Najibuddin Kerandang juga. Tapi tok guru dia tu mengaji banyak tempat lah. Pernah mengaji Mekah gitu lah, tidak silap dia cerita. Tapi pernah mengaji dengan almarhum Baba Najibuddin Kerandang. Cuma saya tak ingat lah. Dia sebut nama, dia tak tunjuk muka. Kalau tunjuk muka mungkinlah Cam. Kalau sebut nama ni payah kita nak ingat sebab pondok ramai. Tapi kalau tunjuk muka tu memang kenal lah. Ramai mana pun duduk pondok, selisih seumur masa semai berjemaah pada masa belajar, memang kenal lah muka. Nama tu kadang-kadang hak rapat tu, hak dekat pondok tu kenal lah. Kalau pondok di kawasan lain, pondok luar, kawasan lain-lain tak kenal lah nama. Dia belajar untuk guru dia tu. Tapi tu guru dia meninggal muda. Dah silap tak siapa pun 50-an gitu, tapi dia meninggal muda. Lepas tu dia pun cari guru lain pula. Gilah dia ni minat belajar. Dia minat belajar. Dia tidak pernah duduk pondok. Hak kata tok guru dia asal tu buku pondok, tapi dia duduk pondok, dia tepang belajar gitu je. Tok guru aja tepang belajar, dia tak duduk pondok. Dia orang pun biasa je. Tapi dia tepang belajar, bukan duduk pondok. Dia pun belajar kemudian. Dia hanya nak tanya je. Perbuatan ikhtiari ni, hak Tuhan setakat mana, hak kita setakat mana. Kalau kita panggil peratus lah. Ikhtiari ni hak Tuhan 100%. Mu'tazilah pun dia letak Tuhan belaka. Hak ikhtiari sama je. Ahli sunnah dengan Mu'tazilah masih lagi mengesahkan Allah pada perbuatan. Dia cuma nak tanya hak ikhtiari ni. Hak Tuhan banyak mana, hak hamba banyak mana. Peratus-peratus lah. Allah dia kata, jawapan dia tak puas hati semua, dia kata. Tak puas hati dia kata. Ada yang mensyirikkan Allah pada perbuatan jelas-jelas. Hak Allah separuh, hak kita separuh. Lepas tu panggil perbuatan ikhtiari. Kita yang memilih. Kita yang memilih. Lepas tu dia panggil perbuatan ikhtiari. Kita yang memilih sendiri. Lepas tu Allah Ta'ala yang beri kekuatan ke macam-macam lah. Jawapan yang berbeza-beza. Dia kata rata dah ditanya, dia kata dia tak boleh nak jawab jelas.
Sebagian hak dia ngaji tu dia awal. Hak ngaji tu dia awal tu, hak Tuhan belaka, itirari, ikhtiari ke? Keesaan Allah pada perbuatan. Sekalian qada qadar lagi mana? Hak tu je nak letaknya. Ikhtiari pada zahir je. Tak ada peratuh-peratuhnya. 100% hak Tuhan. Mana ikhtiari, itirari tu pada zahir je. Hakiki itirari belaka. Tu je nak tahu jawapannya. Dia duduk di Pasir Putih. Dia mari kan jumpa. Nak cakap bakning je. Maknanya dia kata nak boleh kejumpa hak macam tu kerja asal ni. Hak kata ngaji ngat baru baba Najib bin Kerandang dan dia pernah ngaji Mekah ni. Nak isi foto sikit je dia kata. Hak ikhtiari ni, hak pilihan hamba ni, setakat mana hak Tuhan, setakat mana hak hamba peratus. Jawapannya hak Tuhan belaka. Tu je. Dia tanya orang mengajar dah ni, bukan tanya orang kawan-kawan belajar. Sikit sahaja. Saya pernah dengar dalam TV. Dalam TV, orang yang berjaya dalam pelajaran. Dicerita orang berjaya dalam pelajaran. Orang yang berjaya dalam pelajaran, dia kata jangan sombong. Sebab hak kamu hanya 1% saja dalam kejayaan. Hak Tuhan 99%. Dia tak gitu. Ini dalam TV ni. Sekarang orang ni berjaya dalam pelajaran lah. Kalau keluar keputusan merlak, jangan sombong. Ikhtiar kamu hanya sekadar 1%. 99% lagi tu hak Tuhan. Jangan kena sombong. 1% je hak kamu. Ada syirik juga situnya. Tak ada. 100% hak Tuhan. Ada ni. Macam mana dengar sebut peratus. Hak kamu berjaya ni kerana dia belajar bersungguh. Hak kamu hanya 1%. Hak Tuhan 99%. Kamu jangan sombong. Ada kita 1%. Kalau kita nak kira pada zahir, 100% lah hak dia. Sebab dia rajin, dia bersungguh. 100% lah hak dia. Kau nak kira zahir, batin hakiki hak Tuhan belaka. 100% Tuhan. Kalau kita nak kata lah, kejayaan dia tu pada zahir hak dia lah 100%. Pada zahir, pada batin hakiki hak Tuhan belaka. Tak sudah bagi-bagi lah. Hak zahir, kejayaan dia mari mana? Dia lah. Mana dia belajar sungguh-sungguh, bersengkang mata dia belajar. Kejayaan dia 100%. Hak dia pada zahir. Sebab apa? Itu usaha dia. Dia memilih dan dia yang berusaha belajar sungguh-sungguh. Pada zahirnya sebebas-bebasnya. Dia memilih sendiri, dia yang belajar sendiri. Jadi pada zahirnya 100% hak dia. Tapi pada yang batin hakiki, hak Tuhan belaka 100%. Tiba-tiba hak berjaya ni 100% je hak kamu. 99% hak Tuhan. Nak bagi warna nak tahu lah tu. Kalau nak cerita pada zahir, memang 100% hak yang berjaya ni. Pilihan dan perbuatan dia. Pada batin hakiki, hak Tuhan belaka. Mana ni? Hak ni saya jumpa dan TV ni cerita peratus. Hak tadi ni dia nak tanya. Perbuatan ikhtiari ni, hak Tuhan banyak mana, hak kita banyak mana. Maksudnya peratus lah, maksudnya gitulah. Macam-macam jawapan. Tapi tak solid mengesakan Allah pada perbuatan. Tak solid rukun iman keenam sekalian qada dan qadar. Kerana perbuatan tu ikhtiari, itirari yang terjadi itu memang hak Tuhan belaka. Ikhtiari, hamba memilih pada zahir. Hamba memilih sebebas-bebasnya pada zahir.
Pada batin hakiki ittirar hak Tuhan belaka. Itu je. Itu kata nampak mudah. Nampak mudah. Tapi kalau dah letak daripada awal, masa saya mengaji dulu pondok, tak ada bicara panjang. Faham? Dah, okey, gitu je, pegang. Wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, kita pun berpegang. Hakiki hak Tuhan belaka, kita pun berpegang. Dah, habis cerita. Tak ada panjang-panjang. Bila masuk dalam masyarakat, oh baru tahu, tak peduli kena-kenanya. Bab ilmu tauhid ni. Kalau ada pun bicara secara ringkas-ringkas sahaja, tak lepas. Oh ni hak awal-awal ni. Ni tauhid ni. Lepas mari kita duk baca 10 kali tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 3 tauhid di situ ada tu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Esa. Allah jua Tuhan. Wahdahu. Hal kadang keesaan. Esa pula yang kedua. La syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah. Satu lagi keesaan. 3 keesaan di situ. Keesaan pada zat, sifat dan perbuatan. Di hujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah atas tu amat kuasa. Yang berlaku ni semuanya datang pada kekuasaan Allah yang bersifat dengan kudrah. La syarikalah, tiada sekutu pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Waktu mula-mula tu. La ilaha illallah, kalimatut tauhid itu. Waktu mula-mula sekali. Tak ada tu kau habis cerita lah. Jadi pergi pada perbuatan ikhtiari itu, dia lari daripada hak keesaan. Dia lari daripada sekalian qada dan qadar. Ittirari ke ikhtiari ke sama sahaja. Keesaan Allah pada perbuatan. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada yang membukah pada perbuatan daripada segala sebab yang beradah, sertanya serta Allah pada menjadikan mustahil. Tidak ada yang membukah serta Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Hanya Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Kalau tak itu cerita dah. Sebab saya pernah tanya. Nak tanya juga. Kamu bertanya. Itulah perbuatan Allah. Lepas tu dia pun macam awak bulak mata. Bulak mata kamu tu perbuatan Allah. Dia buat ngiling pala. Ngiling pala pun perbuatan Allah. Dia nak tanya. Perbuatan Allah mana? Kamu tanya tu perbuatan Allah. Kamu mari tu pun perbuatan Allah. Tu pegangan. Percakapan kita belakalah. Ingatan di hati kita belakalah. Hakikinya hak Tuhan. Jangan pula ada satunya mensyirikkan Allah pada perbuatan, satunya dia buat dia tu Tuhan dah. Dia buat dia Tuhan dah. Dia boleh cakap ni orang baik ni, orang yang minat agama, memang orang baik, orang minat agama. Anak bini pun, anak-anak tak sekolah belaka minat ke agama. Tapi ayah tu ayah pening. Anak tahu mana hala nak belajar. Tak tahu nak letak. Duk pondok tu sekejap, pondok tu sekejap, pondok tu sekejap. Sebab ayah pun tak tahu jalan. Tapi orang baik minat agama. Nak tengok tak Tuhan? Kata dia ni apa benda tengok Tuhan? Dia pun bangun berjalan. Ni Tuhan ni, Tuhan ni. Dia ni. Mana apa tu? Tuhan yang buat jalan. Tapi ni Tuhan ni. Jadi dia bangun berjalan tu baru Tuhan buat. Dia duduk tadi bukan Tuhan buat. Dia duduk tadi tu bukan Tuhan buat. Ni. Ni hak salah pengajian pula. Memanglah berjalan itu perbuatan Allah, tetap dah. Kau nak tengok Tuhan. Bukan makna dia Tuhan, tapi hak buat dia Tuhan. Ni dia hak makam hakiki, nak letak dia di makam syariat. Apa pun orang. Ini satu penyakit. Hak tak mengaji ilmu tauhid, satu penyakit. Hak dia mengaji ilmu tasawuf hakikah, tauhid nak kemak, satu penyakit sekarang ni.
Dua aliran terpesong sekarang ni. Hak pakai zahir saja perbuatan hamba mutlak. Hak pakai batin Allah. Jadi pun nak tunjuk ni Allah berjalan. Ni nyakit belakang. Akhirnya dia Tuhan. Tegur. Pomak apa pomak? Tak jawab sekarang. Tak nampak ke pomak buat apa? Nampakkan dia buat apa? Tanya buat apa lagi? Tanya nak berkawan. Lepas tu dia apa? Jumpa dengan orang sebelah. Saya tanya Pak Mak tadi buat apa? Dia tak jawab. Kenapa? Kamu tanya macam mana? Pak Mak buat apa? Kamu jawab Pak Mak buat apa? Lepas tu tanya dia, Tuhan buat apa? Boleh jawab. Tuhan duduk nyaku. Dia nak dengar gitu. Ada ni. Ni sesak pasal ni. Dia main orang bating dia. Kalau dia sampai makam hakiki. Ni pun orang kanah belakang ni. Akhir orang panggil dia Pomak Tuhan. Orang panggil Pomak Tuhan. Orang gelar dia. Tuhan buat apa? Tuhan duduk nyaku. Jawab gitu. Kata. Ni dua aliran sekarang. Hak terpesong. Jadi mari tanya, awak mari tanya tu perbuatan Allah. Awak tanya tu perbuatan Allah. Nampak bulak mata awak tu perbuatan Allah. Nampak di ilim pala tu perbuatan Allah. So dok tanyalah. Sekali berlaku perbuatan Allah. Kata je pegangan. Percakapan, cakap asbab. Ingatan di hati, ingat kepada asbab. Tak ingat pada afal Allah, tak ada salah apa pun. Ini cerita pegangan. Maknanya saya tanya dah, sekalian tidak terkecuali walaupun sebesar mustahil ada yang berkah serta Allah dan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkah yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, mustahil sama sekali. Bila engkau ketahui maka itu, maka tiada berkah bagi api menghanguskan. Tak ada berkah. Yang menghanguskan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala ditunu oleh Namrud, laknatullahi alaih. Tatkala ditunu oleh Namrud, ditunu oleh Namrud, ini dilontar oleh Namrud, laknatullah, dan tiada memberi bekah. Seperti api Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tatkala ditunu oleh Namrud, dilontar oleh Namrud, laknatullahi alaih. Mana seperti di sini? Seperti pada kata tidak memberi bekah, pada menghanguskan. Sebab itulah Nabi Ibrahim tak hangus. Sebab yang menghanguskan adalah perbuatan Allah. Kalau api yang menghanguskan, maka hanguslah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bukan api yang menghanguskan. Ni mukjizat, perkara mencari adah ke, berlaku adah ke, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada memberi bekah sikin pada mengerat. Tiada memberi bekah sikin pada mengerat. Tiada memberi bekah sikin pada mengerat. Apa sikin? Pisau pada mengerat. Tak ada bekah. Yang memutuskan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mana contoh? Seperti sikin Nabi Ismail alaihissalam, tatkala menyembelih akan Nabi Ismail, bapaknya oleh bapak Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kerana hendak menyempurnakan korbannya yang kurang itu. Kalau sikin pisau mengerat memutuskan, maka putuslah leher Nabi Ismail alaihissalam. Tapi tak bekah oleh sikin. Yang memutuskan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
pada kata setengah ulama bahawa sikin itu lalu pada leher Nabi Ismail. Pada kata setengah ulama bahawa sikin itu lalu pada leher Nabi Ismail. Maknanya Nabi Ibrahim sembelih sungguh, Nabi Ismail sembelih sungguh. Maknanya pisah tu ni kena di leher Nabi Ismail. Kena di leher Nabi Ismail. Cuma tidak lu, tidak tembuh pada ni. Bukan kata pisah tak kena leher Nabi Ismail lalu pisah, kena di leher. Kata setengah tak kena di leher, kata setengah kena di leher. Memang Nabi Ibrahim sembelih sungguh, bukan tes, bukan terada, bukan cuba dak. Memang sembelih betul. Dan memang pisau tu lalu di leher Nabi Ismail. Ada ni. Tak lu diperintah tukar dengan kibah. Ada sekarang ulama mengatakan bunyi kerak-kerak, tengok-tengok kena ke kibah lalu dah, bukan Nabi Ismail. Masa sembelih bertukar pada kibah tu macam mana? So mengatakan sembelih kena pisah di leher Nabi Ismail AS, tapi tak lu diperintah tukar kepada kibah. Ada sekarang mengatakan lu bunyi kerak-kerak tapi bukan leher Nabi Ismail, leher kibah ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak ni hak lalu ni tiba-tiba tak lu. Sebab apa? Bukan pisau yang melukakan, bukan pisau yang mengerakkan, bukan pisau yang memutuskan. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat. Perkara mencari adah, perkara mencari adah, perkara yang berlaku adah, semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada depan lagi ni. Adapun pada setengah ulama bahawa sikin itu lalu pada lehernya dan tiada bersentuh sekali-kali. Tiada kita kena langsung. Maka keluar daripada misal kita ini, keluarlah daripada misal tadi bekas sikin pada mengerat Nabi Ismail. Tak masuk ke sini. Waktu setengah ulama tak kena langsung di leher. Dalam misal ni kita misal ni pisau tidak memutuskan. Contohnya hak sebelah Nabi Ismail, hak tu kenalah pisau kena di leher. Barulah boleh misal. Satu pandangan tak kena langsung pisau di leher. Lepas tu dah misal, hak pisau tidak memutuskan. Dan inilah kata pisau kena dan inilah ni bahawasanya sikin itu lalu pada lehernya dan tiada bersentuh sekali-kali di leher Nabi Ismail. Inilah kaul yang muktamad. Dan tiada mengapa pada misalkan itu dengan kaul yang dhaif. Jadi hak kata buat misal pisau tidak bekas pada memutuskan. Buat misalnya hak Nabi Ismail pisau kena ditekak tapi tak lu. Itu pandangan dhaif. Pandangan tamat dalam kitab ni kata pisau tak kena langsung di leher. Kalau pisau tak kena di leher, tak boleh buat contohlah pisau tidak memutuskan. Sebab memang pisau tak kena. Tapi tak apa dia kata sini. Dan tiada mengapa pada misalkan itu pisau kata tiada bekas sikin pada mengerat, contohnya sikin pisau Nabi Ismail tu. Dengan pandangan kaul yang dhaif, pandangan yang dhaif. Tapi nak ceritanya api ke pisau ke tidak menghanguskan, tidak memutuskan. Hangus putus keesaan Allah pada perbuatan Allah yang menjadikan segala-gala perbuatan. Dan tiada berbekas pada makanan, pada mengenyangkan. Itu contoh laginya. Selain daripada Allah tidak bekas sama sekali. Yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin.
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.